Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Gempak dan panas, aktivis muda yaitu Wan Mahusin membalun kau-kau pemimpin-pemimpin daripada pembangkang, khususnya PAS, sahabat-sahabat semua yang seringkali menggunakan naratif politik sempit. Kononnya Islam terancam, kononnya Melayu terancam, kononnya DAP akan perintah dan sebagainya. Adakah semua ini benar, sahabat semua, atau itu hanya permainan politik kotor, politik sempit yang dilakukan oleh pihak pembangkang, khususnya pemimpin-pemimpin daripada parti PAS ini? Jadi menarik untuk kita dengar apakah pencerahan daripada aktivis muda ini yang kita lihat begitu padu, begitu mantap, membalun, menempelak pemimpin-pemimpin PAS ini, sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus upload Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton bersama video. Ini dia video pemimpin dari aktivis muda Wan Mahusin. Hairan. Mereka bercakap soal Islam terancam. Islam terancam. Islam terancam. Baliklah weh. Tanah kita orang nak ambil dah. Allah. Katanya Menteri Besar. Islam terancam. Malaysia ini undang-undang syariah tidak dipertingkatkan. Undang-undang syariah di Malaysia adalah undang-undang syariah yang terbaik di seluruh negara. Amin, amin. Kerana apa? Kerana di dalam perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan. Ya. Hanya di Malaysia berkahwin dengan orang bukan Islam, orang bukan Islam wajib masuk Islam. Yes. Amin. Wajib masuk Islam. Ini undang-undang syariah yang hebat di Malaysia. Orang bukan Islam nak kahwin dengan orang Islam wajib masuk Islam. Berbeza dengan India. Islam dengan Kristian boleh kahwin, dapat anak, bila anak 18 tahun boleh tanya sama ada nak Islam ataupun nak Kristian. InsyaAllah. Tapi di Malaysia, lahir saja anak daripada seorang ibu yang beragama Islam, ayahnya Islam, automatik anak itu dibin dan dibintikan Islam. Amin. Ditulis dalam surat beranak anak itu, sijil kelahirannya, kalau saya Wan Mahusin bin Wazir, warga negara Malaysia, agama Islam. Dah ada agama dah budak. Masya Allah. Hebatnya syariah di Malaysia. Tapi hari ini, orang yang menentang perlembagaan, yang di dalam perlembagaan itu ada Islam sebagai agama persekutuan, jadi ahli parlimen mempersoalkan kenapa kerajaan tak perkuatkan undang-undang syariah. Sedangkan yang menentang perlembagaan yang berserban dan berjubah itulah. Itu hakikat dan sejarah. InsyaAllah. Yang menyebabkan Islam di Malaysia ini terancam kerana beliaulah yang menyebabkan solat dua imam, daging sembelihan orang parti lain haram dimakan. Kahwin kena sekali lagi, jika kahwin dengan orang lain, kena kahwin dengan ustaz daripada parti dia. Dan menyebabkan peristiwa memali, kematian 14 yang dipimpin oleh Ustaz Ibrahim Libya. Itu bukti Islam terancam. Ya, ya. Amin. Islam tidak diganggu oleh agama lain. Tetapi Islam itu terancam kerana pembawanya itu sendiri. Saya teringat kisah kenapa kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat menjadi rosak kerana siapa? Bukan kerana pengikut, tapi kerana ahli kitab itu sendiri. Tapi alhamdulillah, Al-Quran dijamin oleh Allah. Al-Quran ini tidak boleh nak dipermainkan, tidak boleh diperjualkan. Kalaulah tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran pun akan mengalami masalah yang sama yang dimainkan oleh pembawa agama itu sendiri. Ada kitab. Jadi hari ini, kononnya parti yang membawa Islam bercakap soal Islam, tetapi dalam parlimen tak nampak pun dia ini perwatakan seorang Islam. Betul. Ustaz yang didambakan oleh umat mendoakan keburukan. Itu ustaz jahat. Ya. Jika ustaz yang baik, dia nampak kelemahan kerajaan, dia angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, kau campakkan hidayah, kau bukakanlah hati pemimpin-pemimpin kami supaya memperbetulkan keadaan negara.
Ya. Bukan mendoakan dalam keadaan negara kita seperti hari ini, mendoakan keruntuhan. Tidak ada ustaz yang baik mendoakan keburukan. Wa imma mendoakan supaya, ya Allah, kau masukkanlah neraka dia. Kau zalimilah dia, ya Allah. Tidak. Ustaz yang baik, jika dia nampak kemungkaran, dia berdoa. Kalau dia tak mampu, sebab Islam ajarah. Kalau kita ada 3 cara untuk mencegah kemungkaran. Yang pertama, dengan kuasa. Ya. Yang pertama dengan kuasa, dengan tangan. Yang kedua dengan lisan, tegur. Yang ketiga dengan hati. Kalau kita rasa tak mampu dengan kuasa, tak mampu dengan lisan, dengan hati. Dan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Ustaz daripada Parlimen Pasir Putih, kalau tak mampu nak bersuara, nak betulkan kemungkaran dengan kuasa sebagai ahli parlimen, dengan macam mana cara dia? Jika kerajaan pada hari ini melakukan kesalahan, dia tunjukkan, ya, Muhammad Perdana Menteri, ini solusi dia untuk menyelesaikan masalah rakyat. Tunjuk seperti mana Pakatan Rakyat dahulu. Tunjuk belanjawan alternatif. Supaya ada jalan keluar. Amin. Kita bukan sahaja tunjuk kelemahan, tapi kita tunjuk bagaimana untuk menampal kelemahan itu. Ya. Tetapi hari ini oleh kerana mereka tidak ada kualiti, mereka tidak ada keupayaan bertindak sebagai ahli parlimen, mereka hanya mampu untuk menyerang, tapi mereka tidak mampu untuk membuat hantaran sehingga menjadikan gol. Betul. Sia-sia. Serangan cantik, tetapi tidak ada satu sepakan yang padu untuk masuk ke dalam gawang gol. Ya. Sayang. Sebagai seorang pemimpin yang membawa title ustaz seperti tadi, yang digelar sebagai ulama lah, bagi penyokong-penyokong dia, tetapi membawa perkara-perkara yang menyebabkan keadaannya menjadi tegang dan huru-hara, bukan untuk penyelesaian. Kalau hebatlah pemimpin itu, dia sendiri sewaktu jadi ahli parlimen kerajaan satu ketika dahulu, sepatutnya dialah yang dilantik sebagai Menteri Agama. Ya. Tetapi tidak berlaku untuk membetulkan apa yang ada, sebab mereka tak mampu. Kalau dilantik sebagai Menteri Agama, RU 355 kena jawab. Ya. Tak terjawab. Hukum hudud di Terengganu dan Kelantan tak buat. Tak terbuat. Mana terancamnya? Yang mengancam undang-undang syariah di Malaysia. Bukan DAP, bukannya parti lain, tapi parti yang berkopiah, berserban dan berjubah itu sendiri. Sebab itu amanat Haji Hadi diisytiharkan sesak di dalam Sesat. laman Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Baik, kalau kita meneliti apa yang Saudara Mahusin sampaikan, itu sepertinya ahli parlimen pembangkang ini sepertinya tidak sampai kualiti mereka untuk membahaskan sesuatu. Ini berbeza dengan zaman Pakatan Harapan ketika menjadi kerajaan. Belanjawan misalnya, Pakatan Harapan sentiasa membentangkan belanjawan alternatif. Zaman Datuk Seri Anwar ketika jadi ketua pembangkang, ini ketua pembangkang ada kualiti. Setiap kali belanjawan dia bentangkan belanjawan alternatif sebagai check and balance kepada belanjawan kerajaan. Time kita rasa kita sokong, kita akan sokong, bukan kita membantah, mengkhinzir buta. Kami sebut yang itu kan kena block lagi sekali live ni kan. Kalau kita lihat balik kualiti yang dipamerkan oleh pembangkang, sepertinya mereka sengaja, mereka sepertinya sengaja nak undermine semua yang kerajaan buat. Jauh sekali prestasi dengan Pakatan Harapan. Datuk Dollah, pembangkang sengaja undermine semua usaha kerajaan. Setuju atau tak? Setuju teramat sangat. Dan inilah yang berlaku dalam Dewan. Bukan dia bahaskan soal yang telah pun diperuntukkan dalam bajet yang yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi yang dilencongkan semua isu-isu yang tak ada berkait langsung. Dasar pun tak ada. Jangan terkerangka. Lepas ni jawatan kuasa. Jawatan kuasa tengok. Sebab setiap jawatan kuasa tu mesti dijawab pula dari apa yang termaktub dalam bajet-bajet yang telah pun garis pandukan oleh Perdana Menteri, Menteri Keuangan untuk kita mendapat hasil daripada bajet itu. Sebab itu bila kita tengok daripada bajetnya ini, saya nampak patutnya macam contohnya ni Mahusin dia cakap pasal contohnya bonus. Bonus dia bagi pada pejabat awal 2,000. Pejabat awam. Pejabat awal 2,000. Dan pencen 1,000. Yang tak berpencen pun dapat 1,000.
Jadi persoalan yang timbul ialah dia sepatutnya ahli dewan mengambil itu sebagai menasihati pejabat awam itu supaya bersabar dan akan ada lagi sekiranya kita menyelesaikan masalah hutang yang bertumpuk selama 1.5 bilion, dah kurang dah sikit dibayar oleh Tun Sri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan ini, dan nampak ada pengurangan itu. Dan sabar dulu. Buat kerja elok. Jangan 10 kaunter buka 3 kaunter belum pukul 1 untuk telefon tak menjawab dan juga tak ada respon daripada servis department. Ini semua perlu diangkat oleh ahli dewan untuk penambahbaikan dan memberikan nasihat pada pejabat awam supaya ini yang akan boleh dilakukan. Dan ini yang telah dijanjikan, bahkan akan ada job evaluation akan datang untuk melihat daripada pendapatan secara total dalam negara ni. Sebab itu bila kadang-kadang ni minta maaf lah Mak Hussein, saya terpaksa sentuh tentang BERA punya hujah. Dia kata dia dilihat sebagai pelabur takut nak masuk, pelabur tak masuk dalam pelaburan ke negara ni. Tetapi mengikut Tengku Zafrun, Menteri MITI kata, dah melapasi 200 bilion pelabur dah masuk, termasuk dengan MOU ditandatangani pelaburan akan bertapak dalam negara. Dan daripada situ 22% daripada corporate tax itu kita akan dapat hasil. Kalau dia kata pelabur tak masuk, zaman dia pelabur masuk dengan zaman Perikatan Nasional pada 33 bulan, saya tak nampak pelabur mana yang masuk. Saya tahu pelabur lari banyak ada lah. Lari tu. Lari banyak ada. Pengangguran sudah pun melepasi 4% pada waktu itu. Dan juga pelabur-pelabur dah tak ada confident pada kerajaan pada waktu itu. Tiba-tiba dia kata macam mana nak dapatkan duit sedangkan pelaburan kita amat dia kata pelabur tak berminat untuk berlabur dalam negara. Tapi laporan yang kita terima daripada investor department MITI punya department tu, kita tengok dah hampir 200 bilion. Oh, dahsyat. 200 bilion. Zaman kamu tu berapa? Lepas tu pula masa tengah Malaysia ke-12 dia kata 15 bilion nak cari mana? Nak cari mana? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, takkanlah bekas Perdana Menteri pun begitu cetek dia punya pandangan dia. Kita nampak. Lepas tu kita tengok function dia. Macam contohnya, Timbalan Perdana Menteri kita. Datuk Seri Zahid Hamidi. Sekarang ni dia nak lebarkan penanaman padi di Sabah dan Sarawak. Dia nak tumpukan berapa ribu ekar untuk tanaman padi. Kerana Sabah dan Sarawak padi yang bernas ni di Semenanjung. Yang sana tu dia punya lain. Dia punya sendiri punya tu. Jadi dia nak kembangkan kat tu. Macam itulah kita kena fikirkan. Apa katakan Menteri Luar Bandar, penambahan untuk penanaman padi itu perlu dikembangkan di Sabah dan Sarawak, dan kita akan bersama-sama dalam memastikan yang Sabah dan Sarawak mendapat bekalan beras yang cukup. Di samping itu kita juga harus memikirkan tanah yang ada dalam Semenanjung ini kita perkembangkan untuk dibuat cucuk tanaman padi. Sebagai contohnya, pandangan itu yang kita dah menteri dah buka dah ruang, dah bagi tahu dah. Kitalah cuba nak mendebasnya. Dah diterokai, dah diratakan, kitalah yang nak membajanya. Ini bukan kita yang nak meracunnya tanah tu. Apa punya tenging. Dan itu sepatutnya yang dibahaskan. Dari bila pengumuman dia dibuat, maka wakil-wakil rakyat ini akan petik isu tu dan akan bermanfaat kepada rakyat. Dan tidak membolehkan kita membiarkan begitu. Kalau kat Sabah, Sabah lah. Sarawak lah. Itu je. Apa yang kita boleh sumbangkan dalam mengangkat penambahbaikan. Iaitu dia panggil ajakan paradigma. Tetapi kita tidak berlaku begitu. Masuk dewan, bantai dulu, bergantung dulu. Kau tak bayar duit tu ni. Yalah tak bayar. Bayarlah kalau dah hutang dengan pencetak harakah tu dah 7 tahun dah pun. Dia sifatnya apa lagi? Baru ni dia kata kita tunggu mahkamah punya. Mahkamah keputusan tu tak bersabit dengan hutang dia. Bayar tu wajib. Kalau kau tak bayar hutang orang, apa akan berlaku pada diri kau dan parti kau? Betul-betul parti kau ni tak bertanggungjawab. Dan ini yang sepatutnya dilakukan. Betul? Jadi bila isu soal ni harakah saja, maka masa lebih 7-8 minit. Gedebang debu. Yang isu yang sebenar perbahasan tak berbangkit. Jadi inilah yang saya lihat bahawa
you to find a quality debate, you must have the person who know the procedure and the solution. Betul. Baik tu dah tahu prosedur, dah tahu cara menyelesaikan masalah, baru kita dapat rohnya wakil rakyat yang baik. Dia tak semestinya wakil rakyat yang baik datang daripada beja atau pembangkang. Lahir daripada hati dia. Apa yang dia nak bantu kerajaan demi untuk rakyat di kawasan. Bak kata Mak Hussein tadi, negeri dia, ini negeri persekutuan. Dia kata Datuk Seri Anwar zalim. Saya bersetuju sangat dengan pandangan Mak Hussein tadi. Rakyat disantuni dah daripada peringkat lahirnya, daripada peringkat sekolahnya, dari menengahnya, daripada kolej universitinya. Malah rawatan air di Kelantan pun Datuk Seri bagi 1.1 bilion. Bayangkan 33 bulan kau mendongak puasa, apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Membiarkan banjir berterusan, membiarkan derita rakyat berterusan jadi satu pesta pula, jadi musim pula. Bila banjir tu dia jadi satu banjir, dah jadi macam tak ambil kisah derita rakyat. Tetapi tengok kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan bila melihat derita rakyat, pembangkang pun dibagi 1.1 bilion. Tambatan air sungai pun dibuat kadar segera. Bercakap dia push dia buat. Memanglah dia tak bagi kat negeri ni Mak Hussein. Takut nanti berapa Mercedes lagi beli. Ini mesti ni tak beli lagi ni. Besok dia beli Mercedes betul problem besok. Kalau kata betul-betul lah apa nama ni kita menzalimi orang Melayu dan juga Islam ni, saya tak nampak. Yang saya nampak berapa ribu ekar tanah pergi gua apa nama ni Musang King dah jatuh kepada orang ni pelabur dari luar negara. Saya dengar berita tu memang disahkan tetapi tak ada isu pun. Tak ada isu yang bangkit. Tetapi yang masa yang sama tanah rakyat tu kamu bagi ke tidak? Kan tanaman itu perlu ke ni apa nama Musang King tu di banner sedangkan keperluan lain padi dan sebagainya itu menjadi tuntutan keperluan rakyat harian. Yang itu bermusim, yang ini harian. Tak ada fikir ke cara untuk memproduktivitikan. Dan inilah harus, macam kata okey sekarang ni kamu ada tanah 10,000 ekar. Jumpa dengan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, kami ada tanah ni, kami nak buat padi. Dia macam mana nak buat padi ni? For sure, confirm. Yang Berhormat Zahid Hamidi kata, okey kita akan bantu untuk saluran air. Kita akan bantu untuk macam Datuk macam almarhum Tun Abdul Razak membuka felda. Dan itu akan dilakukan tetapi tanah itu kamu provide bagi dekat orang Cina apa ni tanah besar Cina, kemudian apa namanya rakyat menagih untuk mereka dibela diberikan tanah. Ni apa punya manjal punya kerajaan yang kau pilih ni. Saya pun tak faham tapi itulah yang berlaku. Itu dia sahabat semua. Satu walaupun agak lucu ya apa yang dikatakan oleh Datuk Abdullah Sani, memang betul sahabat semua. Takut-takut nanti kalau dibagi duit tambah-tambah Mercedes lagi kan. Dan sekali lagi aktivis muda Wan Mahusin ya, satu pencerahan yang padu, begitu matang ya apa yang beliau katakan ini. Dan saya setuju ya, dan saya sangat setuju bahwa apa yang dikatakan itu ya, memang harus difikirkan oleh pihak pembangkang hari ini yang hanya tahu membangkang tapi tidak pernah pun memberikan solusi sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.